Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santau ini ialah sejenis sihir. Santau ini ialah gabungan antara tukang sihir, Tuk Bomo. Dia bergabung dengan syaitan ataupun iblis. Dan ada mentera-mentera tertentu. Kemudian ada pula bahan-bahan tertentu. Kalau kita nak sihir orang biasa-biasa, kita tak perlu bahan apa. Tapi yang ini dia perlukan bahan-bahan tertentu. Dan dia akan merosakkan fizikal dan mental serta rohani orang tersebutnya, kacau. Dan santau ini sebenarnya dia ada bermacam-macam jenis. Ada santau angin. Santau angin dibawa merata-rata, dan bila mana angin tu sebarkan, siapa yang terkena-kenalah santau angin. Dan dia boleh terkena pada manusia, boleh terkena pada binatang. Yang keduanya ada santau, ada panggil santau tuju. Memang santau tuju tu tepat orang tersebut. Biasanya nak tuju ni dia kena spesifik. Dia mesti ada mungkin pakaian orang tertentu, pakaian mangsanya, maka dia akan gunakan pakaian tersebut untuk menyantau orang yang hendak dituju. Yang ketiganya adalah santau makan dan santau minum. Dia akan masukkan dalam makanan, dalam mangkuk makanan ataupun dalam cawan minuman orang tertentu lah yang dia nak santau tersebut ya. Yang keempat ialah santau langkah. Biasanya dia tabur santau tersebut pada tempat-tempat nak masuk rumah ke, masuk pintu pagar ya, ataupun masuk ofis ke. Kalau anak kaki tangan nak buat, dia kenakan bos dia, boleh kenakan bosnya. Boleh berlaku lah, dan sudah pun berlaku ya. Maka kita kenalah santau langkah. Ini semuanya adalah sihir. Sihir yang dikutuk, yang diharam, yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Maka jangan diamalkan, jangan dibuat. Apa tadi Ustaz? Santau yang kedua tadi saya dengar santau tuju, santau langkah, santau angin, santau tuju, santau makan minum, santau langkah. Yang saya biasa dengar santau makan. Santau makan tu biasalah. Itu biasa sangat dengar. Yang lain tu jarang dengar. Santau angin. Allahu Akbar. Okey. Mengapa terjadinya santau ni Ustaz? Pertama ialah santau ni biasanya orang buat sebagai nak tengok, sebab dia dah beramal. Dia dah belajar ilmu santau, maka dia nak test lah ilmu jadi tak jadi. Nak test, dia kena carilah mangsa dulu. Maka sebab itu berlakunya santau. Dia nak test ilmunya, kehebatan ilmu santau yang dia pelajari, yang dia miliki selama ini, jadi ke tak jadi. Dia praktikal lah ni. Yang kedua biasanya ialah untuk membalas dendam lah. Balas dendam. Kadang-kadang disebabkan seorang perempuan menolak lamarannya, dia balas dendam, dia santau. Ataupun ialah kat ofis yang dia tak naik pangkat, santau bos. Contohlah ya, katalah duta kan, nak allowance dia santau. Gitu lebih kurang ya. Jadi dia balas dendam. Jadi sebenarnya benda ni tak elok ya. Benda ni sebenarnya dikutuk oleh agama kita. Okey, itu dia maknanya santau ni ya. Okey, ada soalan, kita nak jawab soalan ke Ustaz? Ya. Okey, Datuk Syamsuddin kata pengusaha ilmu yang manfaat santau. Okey, insya-Allah kita kongsi bidang dia lah. Anizanuddin, santau ni kenapa boleh dibela? Ustaz dia kata, saya pernah dengar orang yang bela santau ni. Santau ni tak bela. Santau ni bukan mencalang suit pelisik ke? Dia bukan. Dia bahan-bahan saja. Bahan-bahan ambil apa-apa benda Okey. Semoga perbuatan ini dijauhi Pak Ngah. Okey. Sila. Siapa yang ada persoalan boleh tanya sementara kita masih bagi bersiaran. Kali ini kita bawa tajuk santau, tadi tajuk cuka kan, lari jauh sikit. Okey. Ustaz, tanda-tanda santau ni macam mana Ustaz? Tanda santau ialah biasanya batuk. Dia tanda orang yang kena sakit lah. Sakit santau ni biasanya yang biasa berlaku normalnya lah batuk lah. Normalnya orang ni akan batuk. Batuknya berterusan. Dah makan dah macam-macam ubat, doktor dah makan. Makan dah macam apa ubat apa tu? Cat ibu dan anak. Tak jadi juga, tak jalan. Pokok kelapa laut kelapa tu pun tak jalan juga. Itu maknanya ada masalah santau lah, biasa begitu. Maknanya batuknya berterusan, terutamanya pada waktu-waktu tertentu dia mula datang lah. Itu seperti waktu maghrib. Waktu maghrib tu memang maghrib je lah. Maghrib ya. Kemudian waktu pagi, tengah malam, dekat subuh, itu waktu-waktu yang panggil syaitan tu punya power lah, energinya kuat ya. Satu batuk. Yang kedua biasanya dia akan rasa mencucuk-cucuk kat badan dia.
rasa mencucuk, rasa bisa-bisa kat badan dia, ya. Kita ada benda mencucuk, dekat dada ke, dekat sendi-sendi ke, ataupun dekat paha, dekat kaki. Yang ketiganya biasanya dia demam. Dia berkait semua tu. Dia sekaligus datang demam panas, sakit kepala, lenguh, lemah sendi yang semalam yang tak larat nak bangun lah. Sendi dah kena cucuk dah, ya. Kemudian tidak ada selera makan. Itu tanda-tanda kena santo, dia menghilangkan selera makan, sehingga kita lihat orang kena santo dia kurus kering lah. Sebab selera makan tak ada, maka dia kurus kering. Hasil daripada kena santo tadi, ya. Sebab bila nak makan, dia nak muntah. Makan, nak muntah. Sebab salah satu tanda kena santo sentiasa muntah, batuk. Dan dia punya klimat yang paling jahat ialah muntah darah. Allah. Muntah darah tu biasanya memang niat penyantau tadi nak membunuh lah. So, maknanya santau ni boleh membunuh lah. Jadi susah nak tidur malam. Tak boleh tidur malam. Dia gabung semua, dia gabung, bercantum. Tapi siang hari mengantuk pula. Malam dia tak boleh tidur. Sebab apa tak boleh tidur? Sebab batuk. Nak tidur macam batuk. Ataupun muntah darah, ya. Kemudian yang paling ketarik lah gatal-gatal satu badan. Garu kerja dia, garu, gatal, ya. Kemudian disebabkan keadaan macam tu, dia pun jadi pemarah. Sebab tak cukup tidur, lapar, kemudian asyik gatal badan, jadi pemarah. Emosi terganggu, dia jadi orang yang pemarah, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, jadi pembenci diri sendiri. Jadi banyak daripada fizikal pergi pada emosi. Jadi itu antara kesan-kesan ataupun tanda-tanda terkena santau. Saya ingat lagi, Ustaz, sebab bila cerita tadi tentang Tuan, ada yang kaitkan santau ni dengan kanser. Betul ke, Ustaz? Betul ke, Syekh? Boleh. Boleh? Barah. Barah, boleh jadi stroke pun ada. Disebabkan kanser tadi. Itu. Bahan santau ni dibuat dari apa, Ustaz? Pertamanya ialah biasa ulat gonggok. Ulat gonggok tu. Ini first time saya dengar. Saya biasa dengar kaca, buluh. Okey, ulat gonggok. Yang kedua ialah segala jenis hemiang. Tak, ulat gonggok ni ulat yang bila kita langgar dia bergulung lah. Ulat gonggok tu. Oh, itu ulat gonggok. Ambil ulat terutama warna hitam lagi bagus. Kalau Jin nak buat lah. Ulat gonggok dengan ulat bulu tak sama. Ulat bulu boleh juga. Ulat bulu dia juga. Ulat bulu, ulat gonggok, segala jenis ulat yang tidak lah. Yang gatal-gatal. Kemudian segala jenis miang. Miang ni buluh lah. Buluh ke kayu, apa-apalah yang miang. Yang ketiga ialah empedu katak kuru. Allah. Mana tengok dia punya ramuan yang dahsyat, kan. Empedu katak kuru. Ya. Kemudian yang ketiga lah kaca lah. Kaca lampu ke, kaca botol ke, mana tumbuk halus-halus. Dia halus sungguh. Sebab nak masuk santau angin ke santau makanan. Tu dah tadi santau ni tiup lah. Tiup. Kemudian masukkan kuku. Kuku ni kuku kita ni. Kuku kita ni potong-potong. Boleh. Dia masuk dalam badan kita, dia merosakkan paru-paru. Allah. Kaca jadi melukakan paru-paru, batu berdarah. Kemudian masukkan rambut. Rambut pun salah satu bahan santau. Kedai-kedai gunting tu ambil rambut tu. Jadi kita rasa macam tak sedap, selera tekak kita tu. Macam ada rambut-rambut. Allahu Akbar. Ya. Kemudian ambil tali sabut. Tali sabut tu. Sabut kelapa lah. Tali sabut. Tali dia. Tali tu bahaya juga tu. Kita macam apa yang aku makan ni? Tali ada, rambut ada, kaca ada. Kita jadi macam dah tak betul lah, macam. Dan yang paling penting kata apa, kacang babi. Ini kacang babi, orang yang suka santau orang dia tahu lah. Kacang yang mana kalau kita kena kacang tersebut, gatalnya gila sungguh. Gatal tu garu-garu tu. Kena kacang babi memang gila, gatal lah, kulitnya gatal, ya. Sampai dia garu sungguh-sungguh sampai berdarah. Ya. Kemudian apa lagi yang biasanya dimasukkan juga lipas. Allah. Dimasukkan benda juga kotor lah semua ni. Benda kotor. Dan paling bahaya sekali ialah dimasukkan racun ular lah. Racun ular, racun lipan, bisa-bisa itu tahap tinggi tu. Bisa ular, bisa lipan, bisa labah-labah yang berbisa tu. Memang kalau masuk bisa ular, bisa-bisa lain tu memang nak mematikan lah. Memang motif atau tujuan santau ni memang bunuh lah, mencederakan, menyiksa, menyakitkan. Ya. Allahu Akbar. Takutnya. Daripada lama ni. Sebelum kita kena penyakit santau ni,
pendidiknya lah amalkan Bismillah 6 sekurang-kurangnya. Atau Bismillah 5 boleh juga. Bismillah 5 pun boleh, sekurang-kurangnya lah. Yang basic Bismillah 5 lah. Tak ada masalah, semuanya kena bergantung kepada Allah. Bismillah 6 ke, 7 ke, 5 ke, semua bergantung kepada Allah ya. Yang penting kita bergantung, kita ikhlas, kita tawakal kepada Allah. Bismillah 5 lagi senang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu 5. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Saya ingat semua dah hafal kan? Ringkas je. Yes. Kalau Bismillah 6 tu panjang, Bismillah 7 panjang, Bismillah 5 pendek. Nak mengajar dalam YouTube ni kena pendek-pendek. Di Facebook tak? Facebook. Bismillahirrahmanirrahim, semua hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. So kalau orang beramal dengan Bismillah 5, 6, 7 ini, kalau nak dia pergi kedai-kedai makan yang ada barangkali disyaki ada santau, kalau dia minum air, dalam air tu ada santau, insya-Allah air tu akan menggelegak. Pada order air, katalah air teh o ais, katalah ya, teh o ais mana menggelegak kan, tapi gelas kita tu macam dia menggelegak. Kena amal lah yang 5 ni. Ya, kena amal. InsyaAllah. Ataupun tapi kena istiqamah. Setengah-setengah tu gelas tu pecah sendiri. Oh, itu yang berlaku Dia ya. tak bagi kita minum lah. Itu fadilat Bismillah 5, Bismillah 6, Bismillah 7. Kena amalkan lah. Ilmu ni kena beramal.